Kisah Nabi Adam digoda iblis. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu para malaikat bahawa Dia akan menjadikan manusia. Allah menyuruh para malaikat mengambil tanah liat yang kering berasal daripada tanah kental yang berubah warna dan baunya. Setelah Allah menjadikan rupa bentuk manusia, Allah pun meniup roh kepadanya. Kemudian Allah menyuruh para malaikat supaya sujud. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia sombong akan keturunannya yang dijadikan daripada api, iaitu nar. Sedangkan Nabi Adam hanya daripada tanah liat kering. Setelah itu, Nabi Adam tinggal seorang diri di dalam syurga. Ketika baginda termenung di bawah sepohon pokok, baginda ternampak sepasang burung sedang bergurau senda. Terdetiklah di hatinya mengharapkan seorang teman yang dapat bercakap-cakap dengannya. Kemudian baginda tertidur. Baginda bermimpi didatangi oleh seorang wanita yang cantik. Baginda tersedar daripada tidurnya dan mendapati bahawa ada seorang wanita cantik di sisinya. Wanita itu bernama Siti Hawa. Allah pun mengahwinkan mereka berdua dengan disaksikan oleh para malaikat. Hiduplah mereka dengan bahagia di dalam syurga yang penuh nikmat. Iblis berasa sakit hati akan Nabi Adam. Dia telah meminta izin daripada Allah untuk menggoda Nabi Adam dan anak cucunya. Allah telah berpesan kepada Nabi Adam agar menjauhkan diri daripada sepohon pokok huldi. Iblis mencari peluang dengan memujuk Nabi Adam supaya mengambil buah larangan itu. Nabi Adam tidak mahu kerana takutkan Allah. Iblis memujuk Siti Hawa pula. Akhirnya, dia tergoda lalu memujuk Nabi Adam supaya mengambil buah tersebut. Nabi Adam kasihan akan Siti Hawa hingga terlupa akan larangan Allah. Lalu, Nabi Adam kasihan akan Siti Hawa hingga terlupa akan larangan Allah, lalu mengambil buah tersebut. Setelah mereka berdua memakan buah tersebut, Allah menghukum mereka lalu dicampakkan ke bumi. Dan hiduplah mereka di bumi dengan pelbagai rintangan. Sewaktu berada di dalam syurga yang penuh nikmat, Nabi Adam dan Siti Hawa hidup bahagia. Mereka tidak pernah berasa penat dan takut. Setelah diturunkan ke bumi, mereka mendapati bahawa bumi ini dipenuhi dengan pokok-pokok yang tinggi dan rumput-rumput. Terdapat pelbagai jenis binatang buas seperti singa, harimau, gajah, beruang dan lain-lain. Timbul rasa takut di dalam hati mereka berdua. Mereka bimbang kalau binatang buas tersebut menyerang dan memakan mereka. Mereka tinggal di dalam sebuah gua yang tinggi untuk menghindari daripada bahaya. Apabila berasa lapar, Nabi Adam terpaksa turun mencari makanan di tengah-tengah hutan tersebut. Nabi Adam terpaksa bekerja keras untuk mendapatkan makanan dengan dibantu oleh Siti Hawa. Mereka bersusah payah menjalani kehidupan sebagai manusia pertama di atas muka bumi ini bersama-sama. Tidak beberapa lama kemudian, Siti Hawa pun hamil. Setelah cukup tempohnya, dia pun melahirkan anak kembar,
iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan. Anak lelaki mereka diberi nama Qabil, manakala anak perempuan pula diberi nama Iklimah. Nabi Adam sangat gembira dengan kelahiran kedua-dua anak kembarnya itu. Siti Hawa tidak lagi dapat membantu Nabi Adam bekerja kerana dia telah mempunyai tugas yang baru, iaitu memelihara kedua-dua anaknya. Setahun kemudian, Siti Hawa hamil lagi dan melahirkan sepasang lagi anak kembar. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Anak lelaki diberi nama Habil dan anak perempuan pula diberi nama Labuda. Setelah Qabil dan Habil menjadi remaja, mereka membantu bapa mereka bekerja. Qabil berbadan besar dan kasar. Qabil berbadan besar dan kasar orangnya, berbeza dengan Habil. Namun, begitu, Habil mempunyai tenaga yang lebih kuat. Dia sangat baik hati dan halus perasaannya. Pada suatu hari, Nabi Adam memanggil kedua-dua anak lelakinya. Mereka berdua diberi tugas tambahan. Qabil ditugaskan bercucuk tanam, manakala Habil ditugaskan menternak lembu dan kambing. Semakin hari rezeki mereka sekeluarga semakin bertambah. Pada suatu hari, Nabi Adam hendak menguji kedua-dua anaknya itu bahawa adakah mereka akan berterima kasih atas nikmat tersebut. Nabi Adam menyuruh Qabil dan Habil pergi ke puncak sebuah bukit dan meletakkan sebahagian daripada hasil usaha mereka. Tujuannya adalah supaya hasil tanaman dan ternakan itu akan dimakan oleh mana-mana makhluk Allah. Ini merupakan zakat, iaitu pembersihan dan pengorbanan kepada Allah. Habil sungguh gembira dengan arahan bapanya itu, lalu memilih kambing yang gemuk, manakala Qabil menerima dengan hati yang berat, lalu memilih buah-buahan yang sudah busuk dan rosak. Ternyata korban Habil diterima oleh Allah kerana keikhlasannya. Pengajaran dari kisah ini ialah Iblis ialah musuh manusia yang nyata. Kita mestilah melawan godaan iblis dengan mentaati perintah Allah.